أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Quranul Karim, sama-sama kita hidupkan hati-hati kita dengan Al-Quran. 1 jam bersama Al-Quran, kita tidak disuruh untuk 24 jam baca Al-Quran. Kita ada juga kerja-kerja yang lain untuk kita dibuat sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, tapi jangan kita sekali-kali tinggalkan Al-Quran, kerana mungkin hati kita boleh mati tapi Al-Quran tidak pernah mati untuk kita. Untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, menerusi bacaan, dan pentingnya kita mentadabburi isi kandungan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran, kita sama-sama dengar, membaca dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Apakah sinopsis ringkasannya? Kita perhatikan. Daripada ayat 43 hingga ayat 44, kita melihat kepada kumpulan manusia yang melihat berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi masih tidak beriman, ya, ataupun pada zaman sekarang mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad tetapi tidak mahu mengikut kepada sunnah Nabi. Dan pada ayat 45 Allah menceritakan tentang hakikat dunia ini yang amat sementara, yang sebenarnya kita mungkin lelah, kita payah, tetapi sebenarnya lelah dan payah itu hanyalah sementara apabila dibandingkan dengan daerah akhirat nanti. Dan kita akan melihat pada ayat 46 hingga 53 Allah menjelaskan azab bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah di dunia dan apa kesannya bila sampai di akhirat nanti. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم Kita lihat resolusi kita pada kali ini. Yang pertama, resolusi daripada halaman 214 selalu melihat dan memperbaiki kezaliman pada diri, ya, kerana Allah tidak pernah zalim. Yang kedua, manfaatkan masa hidup yang amat sekejap ini dengan kita bersama orang yang boleh membawa kepada hidayah dan juga jangan mendustakan Allah. Yang ketiga, jauhi azab dengan melaksanakan kebenaran, bukan mempersoalkan kebenaran. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu labitha, untuk kita didedahkan. Allah beritahu kepada kita bahawa sebenarnya hakikat hidup kita ini pendek, jangan main cuba-cuba, tetapi
kita duduk di atas muka bumi ini pendek, ya, seperti satu saat ataupun satu masa yang pendek. Perkataan labisa ini 31 kali diulang dalam Al-Quran. Maka apakah yang perlu kita buat untuk menguruskan masa yang pendek ini? Sila pegang kepada risalah, ya, risalah yang surat daripada Allah Subhanahu taala, agar terus Allah pimpin, Allah beri hidayah terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main try and error, takut nanti bila cuba-cuba rupanya gagal dan tidak ada patah balik ke bumi ini semula. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Seperti biasa, kita nak ulang kaji ilmu tajwid kita pada hari ini. Dan hari ini kita dalam muka surat yang ke-214, kita nak melihat contoh-contoh, iaitulah pada hukum ikhfa hakiki. Boleh kita lihat pada slide yang kita sediakan. Kita nak ambil 3 contoh. Okey. Iaitu ujian atau ulang kaji praktikal hukum nun mati dan tanwin. Iaitu kita ambil contoh ikhfa hakiki. Nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Dan dalam ayat yang kita baca ini ada 3 antaranya kita pilih. Iaitulah pada ayat yang ke-43 atas sekali, wa minhum may yanzuru ilaik, nun bertemu dengan dha, maka kita baca secara ikhfa, may yanzuru ilaik, nun disembunyikan. Ikhfa tu maksud apa? Sembunyi. Nun itu disembunyikan di mana? Disembunyikan bukan dalam dha, dia tak masuk. Dia hanya disembunyikan di sisi huruf dha. Sebab tu gunnah kita bunyi seakan-akan tebal sedikit. Sebab apa tebal? Sebab huruf dha yang bertemu dengan huruf nun itu adalah huruf yang bersifat dengan apa? Tebal. Dha kan kita sebutkan dha. Kita tak sebut dha, kita sebut dha. Maka gunnah di situ pun bunyi je wa minhum man yanzuru ilaik. Kita lihat contoh yang kedua pada ayat 44, hujung ayat 44. Ayat kedua yang kita baca tadi, di hujung, walakinnan nasa anfusahum, walakinnan nasa anfusahum. Ini juga hukum yang sama, ikhfa hakiki. Nun bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa, antaranya huruf fa. Huruf fa di mana? Huruf fa di bibir kita, gigi kacip kita, menekan perut bibir dalam huruf fa. Maka nun itu disembunyikan di mana? Di sisi huruf fa. Tak boleh kita jelaskan nun mati. Nun tidak boleh jelas kat sini. Tidak boleh dijelaskan nun mati kerana nun di sini kita kena ikhfa, disembunyikan nun matinya. Sembunyi kat mana ustaz? Sembunyi di sisi huruf selepasnya lah. Sini huruf fa. Okey. Yang ketiga pada ayat 48. Hujung ayat 48. Ada 2 di situ. Nun bertemu dengan kaf dan nun bertemu dengan ta. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Pertama nun jumpa dengan kaf, kemudian selepas itu nun bertemu dengan huruf ta. Dua-dua huruf kaf ta ni adalah daripada 15 huruf ikhfa. Itulah ulang kaji tajuk kita pada muka surat yang kita baca ini. Moga-moga dapat kita beramal. Selepas ni jumpa saja nun mati bertemu dengan kaf, jumpa dengan ta, jumpa dengan fa, jumpa dengan dha yang bersifat tebal. Maka gunnah itu, ikhfa itu, bunyi dengung itu adalah tidak sama. Bergantung pada huruf selepas tu. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.